Untuk makluman hadirin sekalian, program Telaah merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi yang memohon institusi pengajian tinggi awam mengambil tanggungjawab melaksanakan pengisian ilmiah berteraskan bahan terpilih seperti buku yang kita akan bincangkan sebentar sahaja lagi, iaitu Renungan ke atas 10 Surah Terakhir dan Mendamba Bahagia sebagai usaha memperkukuh penghayatan Ramadan dalam kalangan warga universiti. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh hormat menjemput Ustaz Muhammad Hasbi bin Abdul Rahman selaku moderator Forum Telaah Imarah Ramadan bersama barisan panel jemputan, iaitu Ustaz Muhammad Gunawan bin Cik Abdul Aziz dan Ustazah Isfadiah binti Muhammad Dasuki untuk naik ke pentas dan seterusnya mengemudi serta menjayakan sesi forum pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha Profesor Datuk Dr. Makmin bin Maktaf, Naib Chancellor UPSI, barisan Timbalan Naib Chancellor, para profesor, pengarah PTJ, dekan-dekan, kaki tangan akademik, kaki tangan pengurusan dan pentadbiran, sahabat-sahabat seterusnya, rakan-rakan, pelajar-pelajar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya juga tidak lupakan barisan ahli panel kita yang akan bersama mengupas Telaah Imarah Ramadan kita pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dalam perhimpunan bulanan edisi bulan Mac 2026. Dan pada kali ini perhimpunan kita cukup indah dan menarik kerana bukan sahaja kita berhimpun untuk memenuhi KPI ataupun perhimpunan bulanan kita, tetapi kita diserikan dengan satu program ilmiah, program akademik yang sebenarnya menyahut program yang dimulai di peringkat tertinggi dalam pengurusan negara, di Jabatan Perdana Menteri, di peringkat KPT, dan disahut oleh universiti kita, dan khususnya pada hari ini di bawah kelolaan Perpustakaan Tuanku Subainon dan juga Pusat Islam UPSI. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita diserikan ataupun dimeriahkan program Telaah Imarah Ramadan kita pada bulan puasa ini dengan kehadiran dua orang tokoh yang mungkin tak perlu saya perkenalkan secara mendalam bagi mengupas tentang tajuk dua buku yang akan dikupas pada pagi ini. Jadi sebelum saya menjemput kedua-dua barisan ahli panel kita untuk mengupas tentang Telaah Imarah Ramadan kita pada kali ini, izinkan saya seberingkas
untuk memperkenalkan dua orang ahli panel kita yang akan membicarakan tajuk Telaah Imarah Ramadan kita pada kali ini. Di sebelah kanan saya, cukup segak orangnya, merupakan Ustaz Gunawan bin Cik Abdul Aziz, asal Kelantan. Sekarang bertugas di SPRN, Timbalan Pengarah, kalau tak silap ya, Ustaz Gunawan ya. Dan beliau berkelulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang yang sama. Sebenarnya kami sementas 3 orang ni alumni UIA sebenarnya. Cuma 2 orang ni satu batch ahli panel kita, dan saya paling junior lah. Bukan nak kata saya paling muda, Ustaz ya. Cuma nak bagi tahu, bersama kita orang yang berpengalaman, sudah berada dalam bidang dakwah dan kebajikan cukup lama, seringkali juga muncul dalam media-media arus perdana seperti di TV9, Radio Zayan dan program-program yang lain. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Alhamdulillah. Dan di sebelah kiri saya, yang tidak asing sebenarnya di bumi UPSI, tak silap saya, kita sepentas dalam program convocation beberapa tahun yang sudah, Ustazah ya. Baik. Sering muncul di kaca TV, Ustazah Isfadiah Berhad Dasuki merupakan perunding, pendakwah yang sering muncul di kaca-kaca TV dan juga radio. Dan saya sebenarnya kali terakhir berjumpa Ustazah, kami bergurau di luar tadi, biasa jumpa di Tanah Haram, di Mekah. Hari ini dipertemukan di Bimu Mu'alim untuk membicarakan tajuk kita tentang Telaah Imarah Ramadan. Apa khabar Ustazah? Sihat, Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2 tajuk buku yang akan dikupas secara tuntas oleh 2 orang barisan ahli panel kita selama 3 pusingan daripada pagi ini. Yang pertama ialah buku yang dikarang oleh ahli panel kita yang pertama, Ustaz Gunawan sendiri, iaitu tentang Al-Khawatir min Ashr Surat wal Akhir, iaitu renungan, pandangan dan pemikiran terhadap 10 surah yang terakhir daripada Al-Quran. Manakala bagi panel yang kedua akan mengupas buku yang bertajuk Mendambakan Cinta, Mendamba Bahagia. Maaf. Jadi Alhamdulillah, 2 tajuk buku yang bakal dikupas ini sebenarnya berkaitan bagi saya lah, melihat 2 hubungan. Kalau di sini di Ramadan kita digalakkan untuk membaca dan tadabbur Quran berkaitan dengan hablum minallah, dan di sebelah kiri kita satu buku yang berkait mencari bahagia yang mungkin lebih terkait tentang hablum minannas, mencari bahagia insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak mulakan dengan pusingan pertama kita, dengan kita mula daripada Ustaz Gunawan. Ustaz, hari ini banyak motivasi ataupun dorongan bagi seseorang untuk mereka mengarang sebarang bentuk karya ataupun penulisan. Ada orang mungkin kerana tanggungjawab ataupun KPI-nya sebagai ahli akademik, ataupun ada dorongan-dorongan tertentu. Tetapi bagi buku yang Ustaz karang yang akan kita telusuri sebagai mukadimah dulu sebelum kita pergi kepada buku itu sendiri, apakah yang mendorong, apakah motivasinya sehingga tercetusnya idea dan terbitnya buku renungan terhadap 10 surah yang terakhir. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa khususan ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada acara kita pada kali ini. Yang saya hormati rakan panel, memang kawan betul lah sejak daripada zaman belajar lagi lah. Dan sudah tentu para dif-dif kehormat dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita dapat jumpa pada pagi ini. Sebagaimana yang kita rancang, semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang akan menatijahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan kemuliaan, yang akan menghasilkan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada satu perkara yang lebih besar daripada kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi kepada buku kecil saya ini, sebagaimana kita diulang sebut, ditekankan berkali-kali oleh yang berbahagia Prof VC kita, yang bahawasanya Ramadan ini sendiri pun adalah satu tempoh, satu bulan yang mana Nabi SAW telah hubungkan dengan keampunan. Kalau kita pergilah, kita dengarlah ceramah tentang Ramadan ni, daripada Syaban lagi kita dah buat persiapan dengan Ramadan. 3 hadis ni akan mesti keluar, kan? Mana-mana penceramah pun bila cerita tentang Ramadan, dia akan keluar 3 hadis ni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. 3 hadis ini menceritakan 3 perkara. Yang pertama, sesiapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, diampunkan dosa dia yang lalu. Yang kedua, siapa yang berqiyam pada malam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, maka diampunkan dosa dia yang lalu. Yang ketiga, siapa yang berqiyam pada malam Lailatul Qadar, maka diampunkan dosa dia yang lalu. 3 perkara ini menjanjikan perkara yang sama, iaitu hasil yang nak dicapai, outcome yang nak dicapai ialah keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bagi tahu pertemuan 2 orang yang beriman, bila satu orang bagi salam, yang satu lagi kan jawab salam, maka bila mereka berpisah, Allah ampunkan dosa kedua-dua pihak. Jadi semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang akan menatijahkan kemuliaan dan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah yang sangat kita perlukan dalam perjalanan kita untuk menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Baik, merujuk kepada apa yang dilontarkan oleh saudara moderator tadi, buku saya ni kira buku terbarulah. Baru, memang baru sungguh ni. Tapi sebenarnya buat ni pun tak adalah serius benar. Saya masa tu tengah MC 1 bulan, Hospital Putrajaya bagi MC 1 bulan. Jadi 1 bulan ni kita duduk biasa ceramah, duduk masuk jabat mesyuarat pagi petang, malam ada kuliah, kan. Tiba-tiba kena duduk je kat rumah. Jadi daripada tak ada apa, akhirnya terlahirlah buku ini, Al-Khawatir ala Ashri Suwar Al-Awakhir, iaitu renungan atau pandangan terhadap 10 surah yang terakhir yang ada di dalam mushaf. Sebenarnya satu buku yang sangat kecil. Bagaimanapun kisah tentang buku ini bermula lebih kurang sudah 2 tahun lepas, apabila saya diminta oleh Radio Zayan untuk satu slot, iaitu 1 hari 1 surah. Jadi daripada 1 hari 1 surah itu, saya diberi masa setiap hari. Mungkin kalau siapa yang dengar lah, sebab rasanya Perak ni Zayan ada kan, Perak ni Zayan cover juga. Jadi kalau tuan-tuan perempuan dengar 1 hari 1 surah tu, saya diminta untuk beri ulasan intisari terhadap satu surah tu 3 minit je. Tu Zayan punya perangai, dia punya perangai tak boleh lebih daripada 3 minit. Jadi 3 minit tu lah saya kena ringkaskan. Kalau surah Qul Huwallah tu tahanlah, Inna a'tainakal kautsar, okeylah 3 minit. Kan? Tapi kalau surah yang dah panjang-panjang tu, bagaimanapun itulah yang dibuat. Dan alhamdulillah sebelum siri itu tamat,
kita dah sempat cover lah, maknanya sampai juzuk amma tu dah selesai dah. Dah masuk juzuk 29 pun dah nak habis dah juzuk 29. Sebab kita mula daripada belakang, daripada An-Nas. Jadi itu adalah antara yang pertama, bagaimana saya, sebab bila kita nak buat ulasan, of course kita kena study dan kita akan buat ringkasan dan sebagainya. Jadi di situ saya lihat bagus juga kalau dibukukan. Yang radio tu cara radio lah, tapi kalau dapat dibukukan pun bagus juga. Jadi kebetulan Allah Ta'ala rezekikan saya dapat MC sebulan baru ni, ujung tahun bulan 12, maknanya awal sambut tahun baru tu, sebulan tu memang kat rumah sungguh lah. Jadi saya ambil peluang tu untuk susun satu buku ni yang saya namakan sebagai Renungan Terhadap 10 Surah yang Terakhir. Itu satu. Bagaimana dia mula terfikir tentang perkara itu. Yang keduanya, kenapa saya pilih topik ini? Kenapa? Sebab saya terfikir 10 surah yang terakhir ni memang kita kata macam ini macam budak-budak muqaddam. Kalau kita ngaji muqaddam dulu memang antara surah yang mula-mula kita hafal lah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah, kan? Sampailah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu selalunya kita memang hafal. Dan saya dapati kalau di kalangan orang awam memang 10 surah ni lah yang modal nak buat sembahyang pun. Diulang-ulang yang tu jelah, kan? Adalah jarang-jarang surah yang atas sikit, wal asri sebab dia pendek, kan? Surah yang agak familiar dengan kita. Tapi boleh katakan 10 surah ini adalah satu surah yang dekat dengan kehidupan harian kita semua, kan? Yang hafiz Quran tu memanglah dia tak baca dah surah-surah ni, dia baca yang panjang-panjang lah, kan? Kita yang al-habis ni memang habis-habis itu je lah, kita kona-kona duk pusing yang tu je. Jadi di itu saya terfikir, alangkah baik, kan, kalau kita bukan sekadar dapat baca, kita dapat hafal, kita dapat bacakan dalam solat kita, tetapi dapat juga kita at least faham lah, at least kita dapat hayati apa mesej yang terkandung di dalam satu-satu surah itu. Katalah kita ambil inna atainakal kautsar, yang paling pendek, surah paling pendek. Jadi kalau kita baca inna ataina tu bukan sekadar sebab dia mudah, dia memang kita hafal dan sebagainya, tetapi at least tergambar dalam apa cerita sebenarnya pasal inna ataina ni, kan? Dia cerita pasal apa sekurang-kurangnya. Kalau kita baca tentang surah Al-Fil, apa cerita tentang Al-Fil ni? Kalau kita baca kalau kita baca araital ladzi yukadzibu biddin tu, maknanya kita faham sekurang-kurang, kalau tidaklah per word sekalipun, tetapi ia at least kita dapat hayati apakah mesej-mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sampaikan. Dan lebih-lebih lagi yang kita nak faham sama ialah apa artinya surah-surah ini kepada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita kena ingat surah ni turun pada Nabi, kan? Pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu saya buatkan dan satu bentuk yang sangat ringkas dengan bahasa yang paling layman. Ni bukan buku tafsir, bukan kitab tafsir pun yang saya buat ni. Walaupun rujukan-rujukan itu saya ada tulis kat belakang tu daripada kitab-kitab tafsir, tapi saya jadikan ia satu bahasa yang paling awam untuk supaya dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat lah. Dan dia bukan satu kitab yang ataupun satu buku yang betul-betul nak membicarakan secara tafsir bagi satu-satu ini. Jadi semoga dengan harapannya buku kecil saya ini dapatlah mengisi sedikit sebanyak keperluan-keperluan harian kita, lebih-lebih lagi sebagaimana yang disebutkan tentang hubungan kita dengan Allah, terutama dalam solat kita,
yang mana ia adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, yang mana Allah mahu kita ini bukan sekadar melakukan gerakan solat, bukan sekadar melakukan bacaan solat, tetapi juga kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat kita. Sebenarnya kalau nak ikutkan pada masa saya dijemput Puan Mulyati jemput bincang dengan saya tentang buku, saya nak bagi buku lain, sebenarnya buku saya yang lain. Sebab ni buku yang ketujuh saya lah, kan. Tapi sebab bila disebut nak yang sesuatu something to do dengan Al-Quran dan Ramadan, jadi saya kebetulan inilah yang paling tajuk topik yang paling berkaitan lah dengan yang diminta. Jadi itulah akhirnya buku inilah yang dipilih, dan inilah yang kita dapat bersama, dan semoga sedikit sebanyak apa yang kita bincang akan dapat memanfaatkan bagi kita dan bagi hidup kita insya-Allah. Saya rasa memadai kot, kan. Terima kasih saya ucapkan kerana bagi peluang, dan kita tunggu penjelasan daripada Ustazah pula lah lepas ni. Jazakumullah khairan katsira. Wa iyyak. Jazakallah khair. Ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Gunawan Cik Abdul Aziz di atas kupasan dan juga perkongsian motivasi sehingga terhasilnya buku yang dikongsikan kepada kita pada pagi ini, iaitu tentang renungan 10 surah yang terakhir daripada Juz' Amma itu. Dan apa yang boleh saya simpulkan daripada jawapan atau penerangan Ustaz Gunawan tadi, yang pertama, direzekikan dengan masa yang kosong ketika dapat MC. Ini suatu motivasi yang cukup tinggi untuk kita, ya, kita yang sihat ni lah, ya. Dan yang kedua ialah kerana dekatnya Juz' Amma ini dengan masyarakat Islam secara umumnya di Malaysia. Dan buat pengetahuan Ustaz Gunawan, alhamdulillah kita di UPSI baru menjalankan satu program khusus ataupun bermodul yang kita namakan khusus fahami bacaan dalam solat. Dan kita ucapkan tahniah kepada pengurusan tertinggi universiti kita, Datuk Chancellor kita sendiri, dan juga seluruh pengurusan universiti yang menjadikan sebagai khusus wajib. Dan di antara fokus dalam khusus itu juga, buat pengetahuan ahli panel, ada beberapa surah pilihan, termasuklah sebahagian daripada 10 surah yang kita bincangkan pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ini membantu juga program kita di UPSI insyaAllah. Baik, saya nak beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustazah Isfariah. Ustazah, tajuk buku Ustazah ialah Mendambakan Bahagia. Dan sudah tentu ia merupakan dambaan bagi semua kita. Kita ingin bahagia dalam keluarga, kita ingin bahagia dalam tempat kerja kita, hubungan kita dengan manusia, bahkan kita ingin kebahagiaan dalam hati kita. Tapi kita nak dengar kupasan daripada Ustazah Isfariah sendiri dalam buku Ustazah, apa yang dimaksudkan dengan bahagia bagi diri seorang Muslim. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hazbi, yang saya hormati Ustaz Gunawan, seterusnya Sof Kepimpinan UPSI, jiwa-jiwa yang mulia yang juga mendambakan bahagia dan juga ketenangan, ya, di dunia ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Memang mengantuk dah tu. Tuan-tuan puan-puan, apabila membicarakan tentang bahagia, saya banyak bertanya kepada diri sendiri. Semasa saya mengajar di Universiti Islam dulu, saya melihat anak-anak kita, ya, yang belajar di universiti, tuan-puan, mereka daripada pelbagai latar belakang. Ada yang adik-beradik 10, 12, 13. Ada yang adik anak tunggal, ada yang hanya 2 orang saja. Jadi daripada latar belakang yang berbeza, dia melahirkan watak-watak yang berbeza. Dan waktu saya di universiti itu, masa mengajar tu, kita jadi prinsipal, jadi pengetua. Jadi waktu mengajar dan juga jadi pengetua sekali. Dalam kelas berbeza tahu tuan-puan. Masuk kuliah lain, masuk asrama lain perangai dia. Ada anak-anak yang anak tunggal ni, subhanallah, ada sugar daddy. Ustaz Zwi macam tak tahu je.
Ustaz Azmi ni sama ya, rakan mengajar dulu masa di universiti sebelum dia berpindah ke UPSI, tuan-puan. Dan ada pelajar-pelajar kita ini yang bijak-bijak, Masya Allah. Tapi dia tidak terkawal dari sudut adab dan akhlaknya. Pukul 4 petang panjat pagar. Pukul 4 petang panjat pagar. Dan kemudian ada anak-anak yang ramai adik-beradik, begitu juga tak datang kelas, tinggal dengan dia punya buaya friend, sampai balik ke universiti mengandung pula kan, tak pergi ke kelas. Jadi bila saya tengok, saya tanya dengan anak-anak ni, sebab kita ada dah dia punya borang-borang personal dia. SPM hebat, SPM bagus result dia. Kemudian latar belakang lah, mungkin saya kata, saya sampai buat hipotesis sendiri. Saya kata ini mungkin budak-budak ni bukan sekolah agama. Tidak, yang sekolah agama pun ramai, tuan-puan. Hipotesis saya kata ni mungkin adik-beradik ramai kot, jadi kurang perhatian. Tak juga, yang anak tunggal pun sama juga. Jadi saya kata, apa yang diorang cari ni? Apa masalah diorang ni? Tak bahagia ke masuk universiti ni? Jadi di situlah pengembaraan tentang pencarian makna bahagia, tuan-puan. Tapi subhanallah, saya jumpa makna bahagia ini bila saya pergi ke Syria. Tak dapat masuk ke Syria waktu tu, hanya di sempadan Lubnan sahaja. Dan kami membawa bantuan kemanusiaan. Dan saya bertemu dengan seorang lelaki. Saya rasa mungkin saya pernah cerita di sini, tapi ini kita ulang kaji lah kot kan. Sebab saya memang ke mana-mana pun bawa cerita ni, tuan-puan. Sebab cerita ini sangat berbekas dalam hati saya. Dia lelaki ni, dia ada keluarga, dia ada 2 orang anak dan isteri. Waktu saya jumpa tu, dia terlantar di antara Lubnan dengan Syria. Dia tak boleh masuk ke Syria sebab pintu Syria tertutup, dah ditutup dah. Jadi berada di Lubnan itu, di sempadan itu sebagai seorang pelarian. Dan dia hanya mengharapkan bantuan daripada orang ramai. Sebab di Lubnan, mereka tak boleh bekerja ya, tuan-puan. Jadi kalau bekerja, sebab rakyat tempatan pun tak cukup kerja. Dan mereka kalau dapat duit, tak boleh bina bangunan. Dia hanya boleh tinggal dekat dalam kemah sahaja. Sebab rakyat tempatan pun rumah tak cukup. Jadi waktu saya jalan nak pergi ke kemah dia tu, saya perasan sebab dia ni lumpuh sebelah, kena serpihan bom. Jadi dia punya tengkorak kepala dia tu agak pecah. Nampak bila dia jalan tu ternaik-naik lah dia punya kulit kepala dia. Jadi kaki sebelah kanan, tangan sebelah kanan lumpuh. Dia nak jalan, dia tarik dengan tangan kiri dia, kaki kanan dia jadi tongkat. Dan dia mendayakan, mengusahakan juga untuk jalan. Saya langkah 6 langkah, dia baru 1 langkah, tuan-puan. Jadi saya duduk sebelah dia, bila berjalan tu, saya cakap dengan dia, "Tuan, biasanya orang yang lumpuh sebelah ni tak boleh nak berjalan." Saya kata, "Macam mana Tuan boleh jalan?" Saya tanya dia soalan itulah, kita rasa soalan bodoh kan. Tapi dia jawapan dia itu, waktu itu, macam saya kena tempeling lah, tuan-puan. Jawapan dia, "Kenapa tengok yang cacat? Kenapa tengok yang lumpuh? Kenapa tak tengok yang sihat?" Subhanallah. Sampai ke kemah dia, saya tak puas hati, saya tanya lagi. Saya kata, "Tuan dah terlantar kat sini, Tuan terpisah dengan keluarga besar. Tuan tak ada kehidupan, masa depan Tuan ni, Tuan tak boleh nak agak. Anak-anak tak ada pendidikan, isteri tak boleh bekerja. How do you see the plan of Allah?" So kita tanya dia, "Macam mana awak tengok perancangan daripada Allah?" Dia tenung saya, dia pandang saya dan dia cakap dalam bahasa Arab pasar, "Ma ja'a min Allahi halwi." Kita faham tu, tuan-puan, tapi sebab kita konon speaking kan. Jadi kita diam aja dulu. Then dia translate, "Sister, whatever comes from Allah is beautiful." Wow, tadi saya rasa kena tempeling. Kali ni saya rasa saya kena tikam, tuan-puan. Air mata saya masa tu, Masya Allah, sikit-sikit mengalir. Sampai saja ke tempat penginapan, saya menangis semau-maunya sebab saya tahu perjalanan saya itu bukan sayalah yang memberi, tetapi saya diberi sesuatu oleh seorang yang asing
dan terlantar, tidak berada di tempat dia, tidak berada di negara dia, sebab selama ini kita pandang bahagia itu adalah apabila kita dapat apa yang kita nak. Tapi pada dia boleh terima apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah dia kebahagiaan yang sebenar. Dan memang hakikatnya tuan-puan, di dalam Al-Quran perkataan bahagia to be translated ataupun to be defined sebagai sa'adah. Sa'adah ni hanya muncul pada 2 ayat sahaja. Dalam surah Hud ayat 105 dan surah yang sama juga pada ayat 108. Tuan-puan boleh tengok, boleh cek balik. Kedua-dua perkataan itu terletak pada ayat untuk kita mendapatkan dambaan ataupun kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi ini bermakna bahagia yang kita cari sebenarnya adalah bahagia yang boleh membawa kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan pencipta kita. So jadi di sini seolah-olahnya apa beza saya dengan orang Syria tu tadi? Apa beza kita, anak-anak kita tadi tuan-puan, yang ada masalah disiplin semua, dia kata dia tak bahagia, tak best. Saya tanya dengan anak-anak tu, kenapa lah awak buat perangai macam ni? Dia jawab, saya tak suka datang ke universiti ni. Saya kata, kalau dah tak suka, kenapa minta? Saya kata, dia jawab, dekat UPU, UIA ni pilihan terakhir. Tapi dah dapat. Atau ada yang menjawab tuan-puan, mak yang suruh. Dan ada pula yang jawab, nenek yang suka universiti ni. Jadi dia masuk tu because of nenek, sebab dia rasa macam tak bahagia. Jadi bila dia tak bahagia, dia buat perangai, dia buat masalah. So subhanallah, apa yang saya nak sampaikan untuk pusingan yang pertama ini adalah kita perlu betulkan cara kita melihat bahagia. Kalau kita salah mentafsirkan bahagia, kita akan sengsara nanti. Sebab mungkin kita salah parking, kita berada di wrong time, masa yang tak kena. Tapi kalau kita betul untuk satukan hati manusia ini supaya mereka bahagia, maka kita kena tuju pada yang satu. Dunia ini bukan tempat bahagia total. Tapi ada lagi kebahagiaan yang kita buru, iaitulah kebahagiaan di akhirat yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku saya, tuan-tuan puan-puan boleh lihat ada makna bahagia daripada sa'adah dan juga 7 jenis bahagia yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Buku saya tu e-book. Jadi 7 jenis bahagia ni tuan-tuan dan puan-puan, semua 6 daripada 7, 6 semua ke arah akhirat. Satu sahaja yang itu pun the lowest level of bahagia, iaitu kehendak bahagia kita di dunia. So setakat itu saja. Wallahu alam untuk bahagia. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustazah Isfariah Muhammad Dasuki di atas kupasan untuk pusingan pertama tentang apa itu makna bahagia dan kenapa kita semua mendambakan bahagia. Daripada ulasan Ustazah tadi, saya teringat akan satu kisah Ustazah, ia berkaitan dengan satu riwayat tentang salah sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah, tentang dia jumpa seorang lelaki di sebuah padang pasir. Ketika dia tersesat, dia melihat lelaki yang buta matanya, lumpuh kakinya, buta, tak nampak, tetapi pada lisan dan mulut dia tidak berhenti-henti memuji, mensucikan Tuhan. Bila ditanyakan kepada dia, wahai lelaki, kamu lumpuh, kamu sendirian di padang pasir, tak ada sesiapa. Dia kata, tidakkah dengan lisan, dengan akal fikiran ini, aku dapat gunakan untuk mengingati Tuhanku. Dan apabila diceritakan bahawa anak dia dimakan serigala, juga mati, dia dengan penuh ketenangan menerima berita kematian anaknya. Dan bila ditanya kenapa begitu tenang dan bahagia, dan ditanya kenapa kau begitu tenang, dia kata, kau lupa ke kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub diuji dengan begitu banyak, ya Ustaz, dengan ujian kesihatannya, kematian anak-anaknya, seluruh hartanya, kerana kebahagiaan yang
ustazah sebutkan tadi itu, betul, dia bukan hanya apa yang kita nampak pada mata kita. Mungkin dengan tangisan ustazah tadi itu, melihat anak-anak Syria menangis, ada bahagianya. Di saat air mata kita mengalir, Allah alirkan kebahagiaan dalam hati kita. Itu yang penting. Terima kasih ustazah. Saya nak berbalik semula kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Gunawan dalam pusingan yang kedua ni Ustaz. Kita masuk dalam sikit pada buku Ustaz. Kalau tadi motivasi Ustaz nak karang buku ini dalam tempoh sebulan. Baik, tadi Ustaz pun ada sentuh pintas lalu tentang buku ini seringkali ataupun surah ini seringkali dikaitkan dengan surah budak-budak. Kan? Juzul Ammah, surah pendek. Surah lazim. Tapi kita ni sekarang ni bukan budak-budak, bapak budak dalam dewan ni Ustaz. Jadi macam mana Ustaz nak kongsi dengan kami bagaimana kami boleh menghayati tadabbur dalam konteks ataupun dimensi yang baru. Terutamanya dalam Ramadan ini, untuk kita mengambil istifadah, untuk kita mengambil manfaat daripada 10 ataupun renungan 10 surah yang terakhir ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itulah bila kita dengar apa yang ustazah cerita tadi kan. Sebenarnya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu pada kita ni, sebenarnya lah untuk melakukan renungan. Bukan sekadar melihat dan mendengar, tetapi juga merenung, memikir, menilai, menghayati. Kerana dengan itulah hati kita ini akan hidup. Maka begitu juga sebenarnya dengan yang kata 10 surah pendek ini, surah lazim, nama lazim. Dan memang betul lah, selalu kita kata untuk yang baru nak kenal Quran muqaddam, kalau zaman muqaddam dululah. Sekarang dah tak ada dah, dia terus Iqra' aja kan. Jadi sekarang ni 10 surah ni memang kita kata macam basic lah. Bagaimanapun yang kita nak lihat di sini ialah bagaimana kita nak melihat Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Dia bukan masalah surah pendek, surah panjang, surah depan, surah belakang, surah yang kita familiar tak familiar. Tetapi yang penting kita dengan Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi apa yang saya buat ni memang sebagaimana saya bagi tahu, tujuan saya tulis tu memang sangat-sangat untuk yang pembacaan yang santai, guna bahasa yang sesimpel yang mungkin. Walaupun sudah tentu saya jagalah asas-asas dia tu sebab itu amanah ilmu kan. Tetapi yang lebih penting ialah macam mana melalui 10 surah ini kita dapat menghayati ataupun kita dapat jaga apa yang sepatutnya kita lakukan pada Al-Quran itu sendiri. Guru saya bagi tahu, Quran ni kita kena baca Quran. Of course kita nak baca dengan betul, kita nak faham apa ayat dia. Kalau kita ada basic bahasa Arab, alhamdulillah lagi bagus. Kalau tidak pun kita akan cari terjemahan dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi juga, ialah kita ni kena baca Quran ni dengan penuh yakin setiap huruf tu adalah untuk saya. Masalah kita sekarang ni, kita akan baca Quran, kita rasa Quran ni untuk orang. Bila keluar ya ayyuhallazina amanu, ni untuk sahabat-sahabat Nabi ni, orang beriman ni lah, sahabat-sahabat Nabi dulu ni kan. Bila keluar ya Bani Israel, ini cerita pasal Bani Israel, ni bukan pasal aku kan. Ya ayyuhal kafirun, ini pasal orang kafir, bukan pasal saya orang iman, ada iman. Jadi bila masa yang nak kena kat kita ni, semua pasal orang je semua. Ini yang kita nak, sebenarnya kita kena lihat, bagi satu orang yang beriman, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quranul Karim itu, tapi dia kena rasa itu sebenarnya memang purposely Allah SWT turunkan untuk saya. Sebab Quran itu sendiri hudal lil muttaqin. Ia adalah petunjuk, dia adalah hidayah, dia adalah panduan, pedoman untuk siapa? Untuk orang yang ada takwa. Kan? Jadi sebab itu kita nak baca Quran ni, walaupun cerita pasal Bani Israel, ni bukan nak cerita pasal Bani Israel tu hal dia orang lah kan. Dia orang dah
dah dapat apa yang patut diorang dapat. Tapi yang kita nak, yang Allah Ta'ala nak daripada kita ni ialah bagaimana kita ini mirror diri kita, refleks diri kita dengan apa mesej-mesej yang ada di dalam cerita itu. Sebab dia ni, Quran ni hudal lil muttaqin, dia adalah panduan untuk kita. Macam contohlah, kalau kita tengok apa surah yang biasa, Iza jaa nasrullah, kan? Surah An-Nasr ialah antara surah yang biasa kita baca. Cerita dia tentang Fathu Makkah, cerita dia tentang kemenangan orang Islam selepas. Yalah, kalau dari segi sejarah sirahnya kita tahu akhirnya Mekah, Nabi SAW dapat kembali menguasai Mekah, dan Mekah dapat dibersihkan daripada kekufuran, dan bagaimana Islam setelah daripada itu mula berkembang, orang masuk Islam. Lepas itu bukan seorang-seorang lagi dah, tapi berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong. Okey, fine. Itu dari segi sirahnya kita tahu. Kita boleh baca dari segi tahunnya bila, berapa ribu orang yang masuk Mekah, kemudian daripada situ, daripada bermula Fathu Mekah itu, apa yang berlaku seterusnya. Jadi pernahkah kita fikir, apa pula surah ni untuk aku? Apa kena-mengena aku dengan surah ni? Apa kaitan dia dengan hidup aku sehari-hari tahun 2026 ni? Kan? Apa urusan surah ini dengan pagi aku? Apa urusan surah ini dengan petangnya aku? Apa urusannya surah ini dengan siang dan malamnya aku, subuh dan senjanya aku? Kan? Jadi kita baca, alhamdulillah, kita dah faham, tengok terjemahan ataupun memang kita boleh bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi sejauh mana kita dapat rasa Allah sedang cerita ini, dan surah ni akan kekal sampai kiamat, akan dibaca diulang-ulang. Allah nak apa sebenarnya? Apa Allah mahu dari kita? Ini sebenarnya yang perlu ada dalam diri kita. Bukan 10 surah ni saja sebenarnya, kan? Untuk satu Al-Quranul Karim 6,000 ayat tu, itulah sebenarnya yang kita kena tanya setiap kali kita baca ayat, Allah mahu apa daripada saya sebenarnya? Kalau tak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Oh, ni cerita Abrahah, dia nak rubuhkan Kaabah. Lepas tu Allah Ta'ala hancurkan dia. Adakah sekadar sirah itu yang nak diceritakan? Kan? Adakah itu sahaja yang Allah Ta'ala nak ingatkan? Jadi kita kena tengok, apa hubungannya surah Al-Fil dengan saya, dengan kehidupan saya hari ini. Jadi itulah yang saya kata menyebabkan saya dengan keterbatasan ilmu dan yang saya ada ni, saya cubalah kongsikan. Semoga dengan asas-asas sebegini akan menimbulkan dalam diri pembaca, pada kita semua ni, satu sifat untuk selalu bertanya soalan yang sangat besar yang guru saya bagi tahu ni. Bila kita baca Quran ni, kita selalu kena tanya, apa Allah mahu dari saya daripada setiap ayat dan patah perkataan yang Allah Ta'ala telah turunkan, yang akan kekal. Macam Fatihah tu kita akan ulang. Bukan sampai kita mati, sampai kiamat dunia ni akan diulang-ulang. Begitulah seluruh surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain. Kenapa Allah Ta'ala kekalkan? Kan? Cerita Abrahah tu, tak tahu berapa ratus juta kali orang akan baca. Perlu ke sampai macam tu sekali? Kan? Kenapa dimaktubkan dan dikekalkan dan dibaca berulang-ulang? Jadi sebab itu, semogalah dengan sedikit tetusan daripada 10 yang lazim ini, yang nampak macam untuk kanak-kanak je, kanak-kanak pula dah kan. Tapi maknanya sebenarnya yang lebih besar daripada itu sebenarnya ialah bagaimana kita nak memupuk sifat tadabbur itu sendiri, supaya kita dapat kita kata refleks kehidupan harian kita dengan mesej yang Allah Ta'ala letak dalam setiap ayat-ayat dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Gunawan, jazakallah khair, di atas kupasan beliau tentang persoalan kedua yang saya ajukan tadi. Seringkali yang kita mungkin persoalkan, ayat-ayat lazim ni mungkin tidak ada kesan yang besar, ya? Sedangkan penjelasan Ustaz tadi bukan hanya 10 surah ini, bahkan
Setiap huruf itu matters. Setiap huruf daripada Al-Quran itu ialah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan saya teringat Ustaz ya, kisah Fudail bin Iyad. Dan sebahagian besar kita biasa mendengar nama orang yang hebat ini daripada golongan tabi'in, seorang yang bermaksiat kepada Allah, seorang yang banyak dosanya Allah dan juga terhadap manusia. Apabila dia terkesan, sebagian riwayat kata dia mendengar daripada surah Al-Hadid, daripada surah besi, ayat yang ke-12 tentang bila ke hati dia nak condong tunduk kepada Allah, akhirnya ayat Quran itu betul-betul memberi bekas kepada hatinya. Dan ini mungkin pertalian tentang kita mencari bahagia juga. Kerana bila kita bercakap soal bahagia Ustazah, dia berkait soal hati. Dia bukan sesuatu yang dipamerkan, sesuatu yang diperhatikan. Bahagia adalah sesuatu yang berada dalam hati yang kita rasakan. Jadi saya nak berbalik kepada soalan yang kedua Ustazah ya. Ustazah, hari ini dalam keadaan kita nak meraih bahagia, ada perkara yang menghalang kita mencapai bahagia. Kesedihan, keletihan, kekecewaan, dan apa jua bentuk laluan ataupun ujian yang kita lalui di dunia ini menjadikan kita tidak dapat meraih bahagia. Jadi bagaimana Ustazah, dalam buku Ustazah Mendamba Bahagia ni, Ustazah boleh kongsi dengan kami ni, terutama mungkin dalam kesempatan Ramadan ini, dapat kita mencari erti bahagia yang sebenarnya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Azbi. Betul, ada cabaran-cabaran dia yang tertentu, dan saya tambah lagi burnout, kemudian stres, anxiety dan sebagainya tuan-puan. Subhanallah, kalau saya boleh ringkaskan, saya akan nyatakan bahawa kita tidak memahami the purpose of life. Kita tidak perasan tujuan kenapa kita dihidupkan di atas muka bumi ini yang hanya sementara. Kita tak tahu fungsi dan peranan kita. Jadi berada di atas dunia ini tuan-puan, bukan untuk mencari bahagia yang total tu. Jadi yang perlu kita fahami adalah bahagia itu apabila kita boleh membahagiakan pencipta kita. Kita boleh membahagiakan Allah. Dalam buku saya, ada 5 perkara yang membuatkan seseorang itu boleh burn out. Nombor 1 tuan-puan, hati dia kosong. Walaupun dia ada semua. Jadi maksudnya dia tak tahu purpose of life. Yang kedua, terlalu mengejar dunia. Yang ketiga, dendam, kebencian. Yang keempat, kurang rasa syukur. Dan yang kelima, kekurangan perhatian dan kasih sayang. Yang itu yang biasa berlaku kepada generasi kita ataupun kepada diri kita sendiri. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita boleh ringkaskan 5 ini, saya ringkaskan kepada 3 poin. Poin yang pertama adalah apabila kita putus hubungan kita dengan Allah. Sedangkan kita berada di atas muka bumi ini atas assignment yang diberikan oleh Allah pada kita. So bila kita putus hubungan dengan kita punya supervisor, dengan creator kita, jadi kita macam terhoyong-hayang. Dan kita tak jumpa jalan pulang tuan-puan. Dan akhirnya kita yang menjeruk jiwa sendiri. Kita yang terluka sendiri. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudnya pertama tadi, daripada kita mencari redha Allah, kita mencari redha entah siapa-siapa. Termasuk redha diri sendiri. Yang kedua tuan-puan, kita meletakkan dunia ini sebagai pusat bahagia. The central of happiness. So kalau tak dapat ini, aku akan kecewa. Contoh. Kalau aku tak dapat, katalah berkahwin dengan so and so. So, tidak ada maknanya hidup ini. Macam tu kalau kita tengok cerita daripada drama Korea dan sebagainya kan. Jadi the purpose of life tu dia bawa ke situ sehingga ke dunia sahaja menyebabkan dia akan kecewa dengan dunia. Dunia ini memang sangat melelahkan dan sangat memenatkan. Tuan-puan, apabila kita meletakkan dunia sebagai pusat, kita punya perasaan tu, emosi kita ini akan bercampur bau. Saya nak minta kerjasama daripada tuan-puan. Semua bawa telefon kan? Bawa handphone kan? Okey, pergi ke Google search. Okey, minta maaf, minta izin. Pergi ke Google search. Tuan-puan, tulis type
emotional pain chart. Sakit emosi, carta sakit emosi. Sebenarnya emosi kita sakit, dan bila emosi kita sakit, dia akan menyerang fizikal kita, tuan-puan. Kita tidak merawat emosi kita ini, maka dia akan menendang-nendang fizikal kita. Okey, dah dapat dah tulis emotional pain chart, pergi ke images. Pergi ke images, tuan-puan pilihlah, cari satu rajah yang ada gambar orang tu kan. Cari mana-mana yang mungkin ringkas lagi mudah. So saya ambil yang gambar lelaki, emotional pain chart tu. Lepas tu dia ada bahagian-bahagian pada tubuh badan yang ditunjuk. So kita sakit, kalau sakit itu tempat badan kita sakit di situ, dia menandakan sesuatu emosi. Tapi yang ni kita ambil daripada sudut perspektif psikologi lah, kan? Contoh, kalau kita sakit pinggang, tuan-puan, dia kat spine tu. Kat spine tu dia ada upper, middle, ada lower. Kalau kita sakit pinggang, kat situ dia kata apa? Apa masalah emosi kita? Takut, fear of money. Takut tak ada duit, takut tak cukup duit, takut banyak duit tak pandai nak urus. Dia boleh jadi sakit pinggang, tuan-puan. Memang melucukan, tetapi sebenarnya kesejahteraan hati kita itu ada berkait rapat dengan kesejahteraan jasmani kita. So dari ini saya sendiri alami, tuan-puan. Ada satu masa tu sewaktu Ustaz saya berhenti daripada UIA, saya mimpi saya terjun daripada kapal terbang tanpa parachute. Terjun saja. Sebab kita biasa bekerja dekat universiti ni, tuan-puan, kerja dengan majikan, setiap bulan akan dapat duit. Jadi tak payah fikir banyak. Bila kita berhenti, banyak benda yang kita kena fikir. Dan kemudiannya, tuan-puan, bila satu projek tu tak jadi, saya sakit pinggang sampai anak saya, papa, nak pergi ke toilet. Kena papa. Jadi saya kata, ya Allah, apalah jadi nak gosok gigi tu, saya sampai menangis. Menangis lagi. Perempuan ni kan. Menangis sendiri je lah, tuan-puan kan. Sebab nak gosok gigi tu terpaksa bertongkatkan singki. Sangat-sangat sedih waktu tu. Jadi kemudiannya saya kata, apa yang Allah sebenarnya nak bagi pada saya ya? Rupa-rupanya Allah nak suruh kita, sebelum kita ni nak merawat penyakit jasmani kita, fokus on macam mana kita boleh rawat jiwa kita dulu. So sebab kita takut sangat diri kita ini tak ada duit, sedangkan Allah yang memberikan rezeki pada kita. Kenapa bergantung pada duit? Kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, saya ada 6 orang anak. Setiap satu anak tu memang ada rezeki dia masing-masing, kan? Jadi sangat luar biasa. Anak yang pertama saya dapat panggilan untuk master. Anak yang kedua saya dapat mengajar. Kemudian anak yang ketiga saya jadi pensyarah pula. Anak yang keempat saya dilantik jadi prinsipal. Anak yang kelima suami saya dia jadi timbalan dekan. Anak yang keenam kita orang beli rumah yang harga dia 300k waktu tu, tapi dengan harga 180k. Bukankah itu orang kata rezeki yang didatangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-puan, subhanallah, pengalaman mencari bahagia ini adalah sebenarnya terletak pada pencipta kita. So bahagia itu ada pada Allah. So kita akan jadi bahagia apabila Allah bahagia dengan kita. So yang akhir sekali, yang ketiga adalah kita tidak faham ujian itu sebenarnya adalah filter pemurnian. Bila ujian datang, bebanan datang, sakit datang, sebenarnya adalah pemurnian. Dia nak kita ni jadi dua benda je. Satu, macam mana kita enhance kita punya skill, life skill kita, atau coping skill kita, atau management skill kita, atau creativity kita. Dan satu lagi adalah bagaimana kita melihat Allah itu adalah agenda utama kita. Kita yang orang semua sebut popular, viral, berdamai dengan takdir.
kita redha, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redha dengan apa yang Allah berikan pada kita. Betul apabila Ustaz Hasbi sebut kebahagiaan itu terletaknya dalam hati. Dan hati kita ini tuan-puan takungan kepada takwa. Dan dalam hati yang kita nak ambil takwa, nak kumpul takwa, kita akan berhadapan dengan yang tadi kita rasa sakitlah, dendamlah, marah. Semuanya itu datang daripada nafsu. Dan nafsu ini adalah another assignment from Allah. Yang kita perlu didik nafsu itu supaya dia sampai ke tahap mutmainnah. So tengok karakter nafsu yang bila dah dididik menjadi nafsu mutmainnah, Allah sebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari kemari kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan. Engkau ni selalu redha dengan apa yang aku bagi masa kat dunia. Mardiyatan, dan aku redha terhadap kamu. Jadi kita akan bahagia. Fadkhuli fi ibadi, jadilah engkau hamba-Ku, masuk di kalangan hamba-hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Jadi dia tuan-tuan dan puan-puan kesimpulannya, so untuk emotional chart tu, emotional pain chart tu boleh study kat rumah. So kalau kita sakit lutut, so kita sehatkan dulu emosi kita, baru kita jumpa doktor. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Isfadiah di atas kupasan ataupun penjelasan yang cukup menarik sebenarnya dalam kita nak mencari bahagia dalam kehidupan kita, ya. Walaupun Ustazah ada sebut tadi panjang dan pengulangan dalam 2 pusingan tadi, yang bahagia ni yang kita carilah bahagia yang hakiki. Pada masa yang sama, para sahabat ahli panel juga, kita ni nak fokuskan ke akhirat, tapi kita tidak tinggal juga bahagia di dunia. Kan betul Ustazah, ya? Sebab di antara salah satu hadis Nabi SAW yang saya ingat ialah Nabi kata, di antara 3 kebahagiaan dunia itu antaranya markabul hani, memiliki kenderaan yang baik, maskanul wasi', rumah yang luas, ya? Dan juga jiran yang saleh ataupun isteri yang salihah. Ini juga merupakan perkara-perkara yang boleh kita raih kebahagiaan di dunia, dan yang lebih penting kita nak meraih kebahagiaan di akhirat dan juga dalaman kita, insya-Allah, ya Ustazah. Baik, saya nak beralih kepada Ustaz Gunawan kembali dalam pusingan kita yang ketiga ni. Mungkin Ustaz boleh ambil sikit masa lebih dalam sikit untuk Ustaz sentuh tentang di antara 10 surah ini Ustaz, pada pandangan ataupun peribadi Ustaz, yang manakah surah yang benar-benar memberi impak, benar-benar memberi kesan yang mendalam dalam konteks hubungan ketuhanan dan juga hubungan sesama manusia. Sebab kita nak mencari bahagia ni tidak hanya sekadar kebahagiaan di akhirat tadi yang disebutkan oleh Ustazah, tetapi juga berkait dengan hablum minan nas. Boleh Ustaz kongsikan? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi memang sangat apa kita kata menariklah bila yang Ustazah cerita tentang emosi, tentang hubungan dia, tentang kebahagiaan. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni, daripada emosi ni, sekarang orang mula buka cerita tentang spiritual, kan? Kalau dulu kita kata IQ, kemudian dia datang EQ, lepas tu dia SQ pula, kan? Dia pada spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Jadi perkara ini memang adalah elemen-elemen yang tak terpisahkan bagi satu orang manusia. Kan bagi setiap diri kita lah manusia tu, memang tak dapat dipisahkan. Maka sebab tu kalau soalan Ustaz tadi, Ustaz Tuan moderator kita tadi, tentang daripada kalau 10 surah ni lah, yang mana yang paling berimpak, bagi saya semualah, kan? Sebab saya nak tulis 10 surah ni pun, ataupun nak tulis buku ni pun, banyak juga kitab tafsir saya kena buka ni. Bukan saya fikir seorang-seorang sendiri-sendiri. Jadi, tapi kalau saya lihat sudah tentu bagi diri saya yang paling-paling apa keadaan pun, yang sekian lama menjadi panduan dan pedoman pada saya, dan saya rasa ramai pada kita, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas.
Ke tak jumpa cari pula surah Ikhlas. Surah Ikhlas tu Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Kalau kita lihat kenapa saya kata Al-Ikhlas ataupun surah Qul huwallahu ni lah yang bagi saya sangat-sangat ni, macam tadilah, macam ustazah cerita tadi. Sebab di dalam surah Al-Ikhlas ini adanya satu ayat yang Allah Ta'ala sendiri bagi tahu tentang diri dia, Allahus Samad. Allah itu adalah As-Samad. As-Samad tu apa? As-Samad, saya bacakan sikit kat sini. Allah ialah tempat bergantung mutlak. Ayat kedua memperkenalkan sifat As-Samad. Para ulama tafsir mentafsirkan As-Samad sebagai Tuhan yang maha mencukupi, yang menjadi tumpuan pergantungan dan rujukan seluruh makhluk, dari jin, manusia hingga pada seluruh alam, untuk memenuhi segala hajat, keperluan dan permasalahan mereka. Pada masa yang sama, dia sendiri yang maha kaya dan maha sempurna, tidak memerlukan pada sesiapa pun atau apapun. Jadi inilah kunci dia. Sejauh manakah kita benar-benar dapat bergantung dengan Samadiyah Allah Subhanahu Wa Taala? Macam ustazah cerita, balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merujuk balik kepada Allah, bersandar kembali hanya pada Dia. Kan, memandang hanya kepada redha dia, mencari hanya kecintaan dia. Maka di sinilah segala-galanya yang perlu yang menjadi kemuncak kepada diri kita yang kita nak capai. Kan? As-Samad, tempat bergantung segala hajat, segala keperluan seluruh makhluk, daripada sebesar-besar makhluk seperti arash sehinggalah sekecil-kecil makhluk macam kuman sekalipun, semuanya bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi kita pun nak betul-betul menghayati, pegang benda ni. Sebab tu bagi saya inilah dia yang sepatutnya menjadi sumber kekuatan kita, yang sepatutnya menjadi sumber ketenangan kita, yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Sejauh mana kita dapat pegang perkara ini, maka sejauh barulah kita akan dapat bina apa yang kita nak kata hablum minallah, hablum minannas. Kan? Sebab dia punya punca dia kat situ. As-Samad ini tempat bergantung segala hajat, tempat bergantung segala permintaan, segala harapan kita. Inilah dia. Inilah perkataan As-Samad itu sendiri sebenarnya. Jadi sebab itu setiap kali kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, tasawur yang sebegini yang perlu hadir dalam hati kita. Kan? Tasawur yang sebegini yang perlu wujud dalam diri kita. Kan? Sebab tu bagi saya surah ni walaupun nampak paling ringkas, tapi bagai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah, surah Al-Ikhlas ni 1/3 Al-Quran. Sekali baca tu 1/3 Al-Quran. Dia punya 3 kali baca tu macam baca surah 1 Quran dah. Nak bagi tahu dia punya beratnya ataupun padatnya apa yang dikandung, kerana ia adalah tauhid yang tulen. Sebab tu nama dia pun Ikhlas. Perkataan ikhlas tak ada pun dalam ayat tu. Kan? 4 ayat tu tak ada pun perkataan ikhlas. Mana datang ikhlas ni? Ini ikhlas bukan ikhlas Melayu, ikhlas Arab. Kalau ikhlas Melayu memang ke laut kita nak faham surah Al-Ikhlas tu. Ikhlas kat sini bukan maksud ikhlas Melayu ni apa? Tulus kan? Bukan. Ikhlas kat sini maksud dia ialah bersih, suci daripada apa? Daripada sebarang syirik dan benar-benar berpegang kepada tauhid yang tulen. Itu maksud ikhlas dalam surah Al-Ikhlas tu. Sebab tu nama dia lain, Al-Ikhlas. Padahal perkataan ikhlas tak ada pun dalam tu. Tetapi keseluruhan kandungan Qul huwallahu ahad ni ialah tentang ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih-lebih lagi perkataan As-Samad itu sendiri, ia adalah satu pernyataan yang Allah Ta'ala sendiri nak perkenalkan diri dia macam tu, dan dia nak kita pegang itu kan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah kalau kita pegang yang tu, tak kisah siapa kita, di mana kita, orang kata bawah langit mana kita berada, di atas bumi mana kita pijak sekalipun, dalam apa keadaan kita, dan insya-Allah
kita akan sentiasa berada menjadi satu orang yang bahagia, satu orang yang sejahtera, dari segi baik emosi kita, baik dari segi spiritual kita. Dan insya-Allah inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Jadi kalau nak kira surah yang paling daripada banyak tu, kalau 10 ni itulah yang saya boleh jawab. Tapi mungkin masing-masing ada dia orang punya konteks masing-masing, kan, konteks masing-masing. Bagaimanapun saya yakin dan saya cuba terapkan apa yang saya belajar daripada guru saya. Kita nak belajar, nak ajar diri kita, nak ajar diri kita ni setiap kali baca Quran selalu tanya, apa Allah mahu daripada saya? Sebab tu saya macam kita kan biasa baca Yasin ulang setiap minggu atau setiap hari. Macam saya, kalau saya baca Yasin, setiap kali baca tu lain kepahaman datang. Jumpalah benda lainnya. Kadang-kadang baca ayat tu dah berapa puluh kali, dah beratus kali. Macam biasa je. Tapi baca kali ni, dia datang satu kepahaman yang Allah SWT bagi. Kan? Jadi kita kena selalu tanya, apa Allah mahu daripada saya? Apa Allah mahu daripada saya daripada setiap huruf dan ayatnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Gunawan di atas kupasan tentang 10 surah yang mempunyai ciri-ciri dan kelebihan-kelebihan tertentu dalam kehidupan kita pada hari ini. Saya setuju dengan Ustaz dia, sebab Nabi SAW sendiri, Ustaz Gunawan, bila sahabat melihat pada rambut Nabi ni ada uban. Kita ni terlampau banyak, terutamanya moderator sendirilah. Bila sahabat bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, mengapakah rambut kamu beruban? Nabinya ubannya tak banyak. Tapi bila nampak tu sahabat bertanya, Nabi kata, aku ni beruban kerana turunnya 5 surah kepadaku. Antaranya surah An-Naba, antaranya surah At-Takwir, antaranya Al-Waqi'ah dan beberapa surah yang lain. Kalaulah Al-Quran itu bagi Nabi yang penerima wahyu, ada bebannya, ada kesan dan tadaburnya pada Nabi, apatah kita pada hari ini yang sangat mendamba, kan Ustaz ya? Sebab kalau saya boleh tambahlah dalam 10 surah akhir itu, bukan hanya surah Al-Ikhlas, tetapi kalau 3 kul yang awal itu sebagai bentuk pendinding kehidupan kita pada hari ini. Dan kita tahu sebab nuzul 2 surah yang awal dalam 10 akhir itu, antaranya An-Nas dan juga Al-Falaq, itu tentang sebab Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi, yang akhirnya 2 surah inilah yang dibawa oleh malaikat menyelamatkan Nabi daripada sihir. Ini hablum minan nas, kejahatan manusia. Baik, saya nak beralih kepada Ustazah dalam pusingan yang ketiga, ya Ustazah. Baik Ustazah, dalam buku Mendambakan Bahagia, boleh tak Ustazah berikan beberapa tips ataupun kandungan utama dalam kita nak mendepani kehidupan yang penuh cabaran ini untuk kita meraih bahagia, Ustazah? Dipersilakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Hazbi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan apa yang Ustaz Gunawan sebut berkenaan dengan Al-Ikhlas. Sebab saya ada baca satu buku, Talbisu Iblis, tipu daya ataupun penyamaran yang dibawa oleh iblis atau syaitan ini. Lalu saya jumpa satu hadis ini sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dan ini sebenarnya membuatkan saya lebih memahami maksud ikhlas. Sebab ikhlas biasanya kita faham sebab kita suka, kita redha, kita nak. Itu volunteer, come on. Macam itulah kan. Tapi hadis ini ya tuan-puan, dia bercerita tentang amalan kita memberi sedekah. Dan ada sedekah ni, macam-macam jenis sedekah, ada sedekah yang paling afdal. Kalau afdal tu yang paling utama, yang Allah pandang, yang lebih bernilai, yang bermakna. Dan hadis ini berbunyi, afdalus sadaqah as-sadaqatu ala dhirrahmil kashih au kama qala. Maksudnya tuan-puan, sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada ahli keluarga kita yang paling kita benci dan menyampah. So yang paling kita tak suka, kalau tak suka tak apalah, kalau semua suka okey, tak ada masalah, selesai urusan kan. So kita cerita ni seandainya daripada konteks hablum minan nas tadi tu kan, dengan sesama adik-beradik ni,
Jadi yang mana paling layak untuk kita berikan hadiah? Sedekah itu adalah pemberian. Dan nama as-sadaqah di sini datang daripada as-siddiq. Sesuatu yang benar, memang benar kita lakukan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Dan kita membenarkan Allah, walaupun tangan kita berat. Jadi tapi sebab nak kena bagi sedekah, jadi as-sidqu kita mengakui itu adalah satu arahan daripada Allah. Tuan-puan, kalau ikut makna ikhlas yang ikhlas Melayu, kata Ustaz Gunawan tu, kita tak akan capai ke tahap itu, tuan-puan. Kita tak mampu nak memberi hadiah kepada adik-beradik yang paling kita menyampah. Sebab dia tak ada dalam senarai penerima hadiah kita. Tak akan muncul. Tetapi satu-satunya daya dan keupayaan untuk kita memberi hadiah itu kepada adik-beradik kita ni, kita akan kata, di dialognya lah, kalau ikutkan hati memang tidaklah aku bagi. Tapi aku bagi ni semata-mata kerana Allah. Atau semata-mata kerana hadis ini. Tuan-puan, persoalannya mana datang ikhlas? Dah hati rasa remuk, rasa hati macam tak nak bagi. Tapi rupa-rupanya bila kita paksa diri kita untuk patuh kepada Allah sehingga kita mengabaikan dan mengorbankan hati kita, itulah dia namanya ikhlas. Jadi rupanya nak menghadapi ikhlas ni kena ada pengorbanan. Seolah-olahnya begitu. Kan? Jadi baik. Ada terus kepada jawapan. Jadi bila kita nak kupas pasal tentang ikhlas ini sebenarnya, tuan-puan, itulah juga makna bahagia. Kan, ikhlas ini, bahagia kita adalah apabila kita dapat menyempurnakan sesuatu yang Allah suka, walaupun hati kita tak suka. Kita tak suka nak bagi adik-beradik kita yang kita menyampah tu, dah menyampah. Kita tengok kereta dia pun rasa nak tendang je. Tengok selipar dia pun rasa tak lalu, tuan-puan. Tengok muka dia nak tampar je. Kan? Tapi sebab Allah suruh, bagi juga dia. Dan kita bagi kerana apa? Kerana situlah kita boleh menundukkan emosi kita. Kita menunjukkan bahawa kita bukan hamba kepada nafsu, tetapi kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Kita nak jaga pula silaturahim, kan? Walaupun kita tahu apa yang kita bagi nanti ditong sampahkannya je, kan? Tapi kita buat sesuatu itu kerana Allah, dan itulah dia bahagia. So itu juga the same thing, the meaning of ikhlas. Sincerity kita, kejujuran kita, kan, untuk beri adalah kerana Allah, bukan untuk diri kita. Kalau ikutkan hati, kita bagi orang-orang yang kita sayang. Tapi takut nanti bila kita bawa tu, tuan-puan, kepada Allah, Allah akan kata, okay, kamu buat ni, kamu sedekah kerana kamu suka kat dia, bukan kerana aku. Oh, tuan-puan, kalau ikut makna syirik yang Ustaz Gunawan sebut itu, kita dah buat syirik dah tu. Sebab kita buat sesuatu because of ourselves, not because of Allah semata-mata. So, sebab itulah dalam kehidupan kita ini, dalam ibadah, kan, kita diajar betulkan niat, kan, improve niat. Sampai kalau tak ada niat untuk puasa ni, tak sah puasa kita, puan-puan. Tak sah. Dan bila tak sah, kita kena ganti balik. Lepas tu walaupun kita baru sedar, malam tadi tak niat lah, kita kena teruskan puasa juga sampai ke akhir. Tapi puasa kita itu tidak ada nilai di sisi Allah. Tak ada nilai ibadah. Kena qada balik. So niat itu cukup penting. Baik, kembali balik kepada 3 topik di dalam buku ataupun e-book saya, tuan-puan, yang pada saya sangat memberikan kesan kepada diri saya sendirilah. Yang pertama pada muka surat 17, di mana tajuk itu adalah hati perlu dikawal bukan untuk dituruti. Hati perlu dikawal bukan untuk dituruti. Jadi sebagaimana yang saya sebut tadi, hati kita ni lah tempat atau tapak mangkuk kepada takwa. Hati ini juga adalah tapak yang boleh merasakan debaran bahagia ataupun tidak. Itu yang kita kena kawal. Bukan kita ikut hati mati. Ikut nafsu, lesu. Jadi kita perlu ikut apa kata iman, apa kata Allah. Jadi ini yang sangat luar biasa apabila kita boleh membentuk hati kita supaya hati kita ini menuruti segala kehendak Allah. Itu
kita punya peranan, tugas kita. Jadi kena jaga hati. Yang tu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, hidup untuk diuji. Hidup ini kalau kita dah letak hidup untuk bahagia. Jadi itu yang bila datang ujian, kita tak ready. Kita jadi melata-lata. Kita jadi melalut-lalut. Kita jadi gila-gila tak pasal. Sebab kita tidak faham hidup ini sebenarnya adalah ujian. Surah Al-Mulk yang kita baca sebelum kita tidur, tuan-puan. Ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, kemudian dihidupkan balik. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk kamu ini diuji. Liyabluwakum. Liyabluwakum daripada kalimah bala, tuan-puan. Bala, balak. Bukan balak yang kayu tu. Bala tu macam bebanan. Ada benda yang sangat berat, yang menyempitkan hati kita, yang menekan perasaan kita. Liyabluwakum. Menekan perasaan kita. Kaya pun tekan perasaan juga sebab tak tahu nak simpan mana. Nak apa orang kata tu, sihat pun menyebabkan bala juga, tuan-puan. Sebab kita tak boleh merasai apa yang orang sakit. Orang yang sakit tak rasa kau ni saya sakit. Kan? Aku sihat aja, dia jadi bongkak lah pula kan. Itu pun bala, tuan-puan. Jadi Allah bagi kita ujian tu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok respon kita rupanya. Terhadap setiap kesakitan, setiap ujian itu, Allah nak tengok respon kita macam mana. Katalah kita isteri-isteri kan, diuji dengan suami yang tidak bertanggungjawab. Dan Allah nak tengok respon kita ni dengan suami yang tak bertanggungjawab. A, B, C, kata ada 3. Isteri A, dia pergi cari bomoh siam, tuan-puan, dia pergi bodohkan suami dia. Isteri B, dia cuba negotiate dengan suami. Cuba sedarkan suami. Cuba memujuk. Cuba kadang-kadang mengugut. Macam tiba-tiba kan. Supaya dia kembali menjadi insan yang bertanggungjawab. Yang ketiga pula, tuan-puan. Sebut je, bang, saya nak bercerai. Cerai aja. Dia punya aim. Tiga-tiga ni, A, B, C ni akan berdiri di hadapan Allah kelak. Dan Allah akan sebut, aku ada memberikan kamu ujian. A, B, C. Agak-agak sama tak mereka di depan Allah? Ustazah tanya, Ustazah jawab. Tentu tak sama. Sebab Allah akan tengok apakah respon kita terhadap ujian itu tadi. Ataupun terhadap nikmat yang diberi. Sebab semuanya adalah ujian. Allah nak tengok sama ada kita bawa nikmat ujian itu kembali balik kepada Allah ataupun tidak. Jadi sebab itu hidup adalah untuk diuji. Tuan-puan, kenapa kita rasa macam tak best dengan ujian? Sebab kita, tu yang saya kata tadi, parking tu tak kena tempat. Dunia hidup ini untuk diuji, walaupun kita dapat nikmat. Nikmat pun juga ujian. Jadi bila kita tak bahagianya, seibarat-ibarat buat analogi. Kita berada di medan perang. Sekarang ni perang antara Iran, Israel, US, tuan-puan. Katalah tentera-tentera tu pergi ke medan perang. Dah disiapkan dah dengan uniform, peperangan dan sebagainya. Bagi dah senjata. Tapi yang dia berada di medan perang bukannya untuk berperang. Dia pergi mencari cinta. Dia sibuk nak mencari air, nak makan, nak minum, nak tidur. Nak tidur di medan perang. Nak makan minum dekat medan perang. Agak-agak dia bahagia tak, tuan-puan? Tentu tak bahagia. Sama macam kita. Kita berada di dunia ini sebenarnya adalah untuk jihadun nafs. Untuk kita memerangi dan juga menawan hawa nafsu kita, tuan-puan. Alih-alih kita pula ikut hawa nafsu, memang confirm tak bahagia. Jadi kembali balik kepada bagaimana kita membetulkan sudut pandang terhadap kehidupan kita. Sebab tu saya rasa macam, wow, lelaki Syria tu boleh sebut, whatever comes from Allah, sister, is beautiful. Apa je yang datang, kalau itu namanya daripada Allah,
dia mesti sesuatu yang indah. Kalau dalam bahasa Arabnya hilwi. Hilwi ni sweet. Dia kalau datang daripada Allah itu sangat manis. Dan akhir sekali adalah mencari bahagia dalam ujian. Bila ujian datang kan puan-puan, kita cari kebahagiaan kita tu macam, kalau tak hujan, taklah guna payung. Macam tu kan. Dia sentiasa mensyukurilah, orang kata dalam bahasa lain. Kalau tak hujan, tak adalah kita guna payung, berkarat nanti, asyik tutup aja. Kalau tak panas, kita tak boleh nak buat program dekat luar. Jadi sentiasa mesti ada nikmat-nikmat yang Allah sediakan, Allah hidangkan. Tapi kita ni, kita punya hidung kita tidak menghidup nikmat Allah. Kita duk tengok aja yang lumpuh tadi tu kan. Kita tak tengok yang sihat. Subhanallah. So kembali balik, itu antara tiga tajuk. Hidup untuk diuji pada muka surat 19, mencari bahagia dalam ujian pada muka surat 21. So secara kesimpulannya tuan-puan, bagaimana kita mengurus kehidupan dunia ini, kita perlu mencontohi para anbiya. Bagaimana Nabi Nuh yang diuji dengan banjir. So kebahagiaan dia itu adalah apabila dia dapat menyelamatkan orang-orang beriman, tuan-puan. Kemudian bagaimana Nabi Adam diuji dengan anak-anak yang tidak mahu tunduk pada syariat. Dan kebahagiaan Nabi Adam itu adalah memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam diuji dengan makan buah khuldi. Dan kebahagiaan dia adalah memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji dengan kehinaan, diuji dengan halau diusir daripada negaranya. Tapi dia kata, ya Allah, selama mana engkau tidak murka padaku, wala ubali, aku tidak peduli. Aku akan tetap teruskan menyebarkan agama yang baik ini. Subhanallah. Akan jadi kebahagiaan dia apabila Allah tidak murka pada dia. Jadi indahnya hidup ini apabila kita dapat mentafsirkannya daripada sudut perspektif wahyu ilahi dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, terima kasih atas kesudian untuk mendengar. Semoga semuanya memberi manfaat yang baik untuk tuan-tuan dan puan-puan, khususnya untuk diri saya. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustazah Isfadiah Dasuki di atas perkongsian 3 poin utama dalam buku Ustazah tentang bagaimana kita dapat meraih bahagia dalam buku Mendamba Bahagia. Dengan ulasan ataupun jawapan yang ketiga oleh Ustazah Isfadiah tadi, maka kita berakhir dalam ketiga-tiga pusingan telaah Imarah Ramadan kita pada pagi ini. Dan sekejap lagi kita akan ada ulasan penutup ringkas oleh kedua ahli panel kita. Cuma sebelum saya menyerahkan kembali kepada kedua ahli panel untuk membuat kesimpulan ringkas kepada telaah kita pada pagi ini, saya suka menyambung sikit poin yang saya bukan ahli panel yang ketiga, Ustazah, ya? Boleh? Tapi rasa juga nak sentuh dan berkongsi tentang bila Ustazah sebut tentang orang yang banyak diuji. Selain daripada ayat yang Ustazah bacakan tadi, dalam Al-Quran juga Allah menyebut ayat yang lain. وَلَا نَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan demi sungguh-sungguh kami akan menguji manusia itu dengan ujian, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan ujian kehilangan harta benda, nyawa manusia. Dan apabila Ustazah mengaitkan dengan ujian yang diuji sekarang ni saudara kita yang berada di Timur Tengah, termasuk mak saya sekarang ni berada di sana dengan kakak saya di Qatar. Saya minta doakan juga kepulangan mereka beberapa hari lagi supaya selamat. Mereka diuji dengan kebimbangan dan ketakutan. Dan kita berada dalam dewan ini mungkin hanya takut dengan QR je. Ustazah mungkin tak tahu kan, QR bila nak dapat ni kan. Hanya ketakutan itu dah cukup besar bagi kita kan. Tak dapat attendance tu kan. Nak dibandingkan dengan ujian yang jauh lebih besar. Kerana bahagia itu, kalau dilihat dalam perspektif Al-Quran, kerana tidak ada dua perkara. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut benda yang akan datang, dan tidak bersedih, kecewa benda yang dah berlalu. Dua perkara itu yang menyebabkan kita tak bahagia. Dan saya setuju dengan Ustazah, Nabi lah orang yang paling banyak diuji ujiannya. Tapi mereka orang yang paling bahagia. Nabi SAW ada 9 isteri dia.
Sebagian riwayat kata lebih daripada itu. Anas bin Malik duduk dengan Nabi SAW, tapi tak pernah tengok Nabi marah pada isteri. Tanda orang bahagia ni tak marah, Ustaz saya. Kan? Kita seorang isteri tu je hari-hari marah. Kan? Sehingga kan Anas bin Malik pernah ditegur oleh Nabi, bila satu benda dia tak buat, Nabi memanggil dengan nama yang tasghir, ya Unais, kan? Dan mak dia Ummu Sulaim, contoh terbaik. Diuji dengan kematian, berkahwin dengan Abu Talha. Ketika anaknya mati, dia tidak menceritakan tentang kematian anaknya, sehinggalah melayani suaminya dengan penuh baik sekali. Sebab Ustazah cerita tentang ujian dengan suami tadi. Sebab saya dapat mesej, patutnya dia ada option yang keempat, dia kata, Ustazah, tawarkan suami kahwin dengan perempuan lagi, seorang lagi. Ini bias sikit lah kan. Ujian dalam rumah tangga. Tapi Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik, dia tunjukkan kebahagiaan tu. Dia tak laporkan, sehinggalah sampai Abu Talha ni mengadu kepada Rasulullah tentang isteri yang tidak memberikan berita kematian anak yang disayang. Menunjukkan ujian yang bertimpa-timpa pun tidak memberi kesan kepada dia. Dan kita hari ini kerap terperdaya yang menyangka bahawa bahagia itu kemewahan. Bahagia itu harta benda, pangkat dan kedudukan. Tapi jauh dalam sudut hati dia tidak bahagia sebenarnya. Saya ingat kata-kata seorang biduanita negara lah, semoga Allah ampunkannya. Dia kata, walaupun saya menghibur manusia, tapi bila balik ke rumah ni, Ustazah, dia kata dialah hati yang paling berduka cita dan sedih. Dia tak mampu nak bahagiakan hati dan dirinya sendiri. So bagi saya, sangat baik apa yang Ustazah sebutkan tadi, 3 perkara utama yang boleh kita kongsikan, supaya kita dapat mendambakan bahagia, dan kita dapat erti bahagia yang sebenar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, jadi sebagai penutup kepada bicara telaah Imarah Ramadan, saya nak bagi ruang kepada Al-Fadhil Ustaz Gunawan untuk memberi kesimpulan ringkas dalam tempoh 2-3 minit tentang 10 ataupun renungan 10 surah yang terakhir yang kita kongsikan dalam program kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang saya sebut pada awal lah, Ustaz dan hadirin sekalian, dia sebenarnya 10 ni bukan pasal 10 tu kan, tetapi lebih kepada sebenarnya kita nak apply adab kita dengan Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, kita nak latih melalui 10 yang pendek-pendek yang lazim ni, kita nak latih diri kita supaya kita akhirnya dapat apply prinsip yang yang guru saya bagi tahu tu, iaitu apa sahaja kita nak rasa setiap ayat Al-Quran ni ditujukan kepada kita, dan kita sentiasa nak tahu apa yang Allah mahu daripada kita, kan? Supaya barulah sifat tadabbur itu akan datang dalam diri kita. Dan untuk itu kita tak semestinya menjadi satu orang alim, sebab kita boleh manfaatkan daripada ulama, dan kita boleh manfaatkan daripada kitab-kitab dan bacaan dan sebagainya. Tetapi untuk tadabbur, kita bukan nak menjadi pentafsir Al-Quran, jangan. Kita tak cukup alat 15 cabang ilmu untuk seseorang itu boleh memberi tafsir, baru boleh buat tafsir. Kalau tak, jangan, tak pasal-pasal, berdosa je. Tapi kita boleh tadabbur. Sebagai satu contoh lah, ini untuk tutup ni, sebagai satu contoh, dalam Al-Quranul Karim sebut tentang kejayaan. Carilah dalam ayat Quran ni, ada 2 istilah yang Allah Ta'ala guna bila nak cerita tentang kejayaan. Satu ialah Al-Falah, dalam segala bentuk dia lah, sama ada verb, nouns, subjek, adjektif dan sebagainya, iaitu perkataan aflaha, qad aflahal mu'minun. Ada ayat tentang muflihun, maknanya tentang perkataan al-falah itu sendiri, sebagaimana dalam azan hayya 'alal falah. Cuba cari dalam Al-Quran, kita dengar azan tiap-tiap hari hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Cuba cari dalam Al-Quran apa yang Allah maksudkan dengan perkataan al-falah. Satu. Yang kedua ialah kejayaan juga, al-fauz. Al-fauz, kan?
faza, daripada perkataan itu maksudnya kejayaan juga. Jadi apa beza, apa persamaan al-falah dengan al-fauz? Ini Al-Quranul Karim, semua cerita tentang al-falah, semua cerita tentang kejayaan. Jadi di sini kita cuba latih diri kita. Kalau kita fikir tentang perkara ini, kita akan cuba cari, kita akan tengok, insya-Allah kan. Sifat inilah yang kita nak bina dalam diri kita. Walaupun saya tulis ni hanya kata 10 surah, tapi bukan tu maksud sebenar. Tapi sebenarnya dia asas, premis kepada 10 penulisan ini ialah bagaimana kita nak latih diri kita kepada prinsip kita ni nak memahami apa yang Allah mahu daripada kita, mesej apa yang Allah nak sampaikan pada kita tentang diri kita, diri saya, setiap hari-hari saya dalam atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Wallahu taala alam. Terima kasih pada kesempatan yang ada, dan terima kasih kepada UPSI lah keseluruhannya atas peluang dapat bersama ini. Walaupun risau pula saya bila masuk tengok dewan ni besar kan. Kita biasa bagi tazkirah surau kecil-kecil je. Ini besar betul ni dewan ni. Ramai pun. Semoga sikit sebanyak yang kita sembang-sembang ini ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada manfaatnya untuk kehidupan kita dunia akhirat insya-Allah. Amin ya Rabb. Jazakallah khair. Jadi kita teruskan dengan kesimpulan ringkas daripada Ustazah Isfariah. Silakan Ustazah. Ringkas tak ringkas, saya kena dapatkan kerjasama juga daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi buka telefon, type dekat Google search faktor wanita stres di Malaysia. Tuan-puan pergi ke images, lepas tu nampak seolah-olah macam pie chart ya, itu macam news, laporan daripada akhbar. Ada 7 faktor wanita stres di Malaysia, betul? Dapat tak? Dapat ya? Ada 7 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumpa? 7 faktor wanita stres di Malaysia. Tuan-puan, kita boleh bahagi 2. Mungkin faktor itu disebabkan keluarga, dan satu lagi mungkin disebabkan kerjaya. Tapi percayalah, kalau tuan-puan baca daripada 1 hingga 7, faktor yang paling banyak 6 yang menyebabkan wanita stres adalah faktor keluarga. 1 saja, faktor kerjaya. So apa rumusan daripada kaji selidik ini? Saya pernah tanya tuan-puan, ada yang kata, tak payah kahwin lah Ustazah, tak payah ada anak lah Ustazah. Ada pula yang kata, suami banyak mendatangkan masalah Ustazah. So dia biasa kesimpulan kan daripada dapatan kajian, contoh gitu. Tapi sebenarnya tuan-puan, yang paling saya pilih adalah kita tak ada ilmu dalam bentuk keluarga kita. Dalam kerjaya kita ada ilmu, kita ada QR, kita ada training, kita ada KPI, kita ada misi dan visi. Dalam keluarga kita, ISO pun tak ada tuan-puan. So jadi di sini bertepatanlah dengan apa yang dilakukan oleh UPSI. Setiap bulan ada pertemuan, di situ ada telaahnya, di situ ada bicara ilmunya. Memang kita ini manusia dan insan yang perlu hidup dengan bimbingan ilmu, dan ilmu yang terbaik itu adalah daripada Al-Quran. Dan yang kedua tuan-puan, saya sangat teruja ya bila lihat UPSI dia lebih fokus menuju ke arah pembentukan syakhsiah atau personality, sikap dan juga akhlak. Kerana apa tuan-puan? Kerana inilah yang diperjuangkan oleh Nabi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan. Nabi tak sebut kerana solat, kerana puasa, tapi Nabi sebut kerana menyempurnakan, membaiki akhlak. Jadi apa yang kita buat ini sangat-sangat bertepatan dengan syarak. Semoga Allah terima semua perjuangan ya, dan juga usaha gigih tuan-puan. Dan akhir sekali saya nak kaitkan bahagia sekali lagi dengan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tuan-puan, Allah membuat arahan yang pelik. Sekali lagi saya sebut, pelik arahan Allah. Kerana apa? Kerana Allah mengharamkan
sesuatu yang halal. Makan minum asalnya halal ke haram? Halal. Kita kok berpeluh-peluh ni cari rezeki. Balik-balik bawa lah orang kata cakwe tiaw ke, bawa nasi ipoh ke kan. Tapi tak boleh makan sebab Ramadan siang. Jadi Allah mengharamkan yang halal. Sebenarnya Allah nak tunjuk kita ni semua bukan hamba pada makanan, bukan hamba pada syahwat, nafsu syahwat, bukan hamba kepada nafsu kita, bukan hamba pada orang lain, tetapi kita adalah hamba semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bahagia kita adalah apabila kita dapat membahagiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jazakillah khair. Terima kasih kepada Ustazah Isfadiah di atas kata-kata akhir itu dan kesimpulan itu. Dengan kesimpulan tersebut, maka berakhirlah program Telaah Imarah Ramadan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua barisan ahli panel kita, penganjur kita pada hari ini yang menganjurkan Telaah Imarah Ramadan kita, yang boleh saya simpulkan secara ringkas berdasarkan dua bedah telaah buku daripada Ustaz Gunawan dan juga Ustazah Isfadiah pada pagi ini, iaitu yang pertama ialah pentingnya kita mendapat tadabbur, kefahaman daripada surah-surah dalam Al-Quran, walaupun dia hanya surah-surah pendek, tetapi memberi kesan impak yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang kedua daripada buku Ustazah Isfadiah ialah dalam kita mencari bahagia, sama ada kebahagiaan di dunia, sudah tentulah bahagia yang lebih kita dambakan ialah mencari bahagia di sisi Allah dan juga akhirat. Dan kalau kita boleh gabungkan di antara dua tajuk buku yang kita telaah pada pagi ini, sudah tentulah dia berkait dengan dua hubungan daripada awal disebutkan tadi. Buku Tadabbur, renungan 10 surah terakhir daripada Al-Quran itu berkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hablum minallah. Manakala buku yang kedua, mendambakan bahagia, berkait juga selain daripada hubungan dengan Allah, ia berkait rapat dengan hablum minan nas. Jadi dua buku yang kita telaah pada pagi ini sebenarnya memberi kesan yang cukup besar dalam kehidupan kita, dalam kita menelusuri kehidupan kita, hubungan dengan pencipta kita dan juga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan forum telaah Imarah Ramadan pada kali ini, edisi bulan Mac 2026, bukan hanya sekadar pelengkap pada jadual perhimpunan bulanan, tetapi memberi impak yang cukup besar dalam kehidupan kita warga UPSI. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada barisan ahli panel, penganjur kita, perpustakaan dan juga pusat Islam, barisan kepimpinan universiti dan semua kaki tangan akademik pengurusan dan juga pelajar-pelajar UPSI. Saya ucapkan terima kasih dan juga tahniah. Saya selaku moderator pada pagi ini mohon maaf sekiranya sepanjang bicara mengendalikan forum ataupun telaah kita pada pagi ini ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Segala yang baik itu hanya daripada Allah, kekurangan dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.